Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada perkara yang harus bagi Allah, yakni daripada yang jaiz itu, yang harus bagi Allah Ta'ala itu, berbuat salah dan aslah, yakni berbuat sesuatu perkara yang baik dan yang lebih baik bagi segala hamba-Nya. Buat benda baik dan lebih baik tidak wajib bagi Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala. Nak buat, nak menjadikan seseorang itu beriman, nak menjadikan seseorang itu soleh, nak menjadikan seseorang itu alim, nak menjadikan seseorang itu mempunyai sifat yang baik adalah harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya wajib. Khilaf bagi kata Mu'tazilah, khilaf bagi mazhab Mu'tazilah dengan diwajib yang demikian itu. Mazhab Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah Ta'ala membuat salah dan aslah. Wajib bagi Allah Ta'ala menjadikan Sayyidina Umar itu beriman, Sayyidina Abu Bakar itu beriman, Sayyidina Umar itu beriman. Wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau dia tak buat, tak boleh, mesti kena buat begitu. Kalau lagu tu, jadi Allah Ta'ala kena paksa pula. Jangan dia beriktikad begitu. Iktikad yang seperti itu adalah iktikad mazhab Mu'tazilah. Mereka mengatakan wajib bagi Allah Ta'ala membuat sesuatu yang baik bagi seseorang, yang sebenarnya harus, bukannya wajib. Allah Ta'ala maha berkuasa, dia nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Dan adalah Syekh Abul Hasan al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari ada alilam, Abul Hasan al-Ash'ari berkata dengan yang demikian itu dahulunya, sebab mengikut bagi gurunya Jubba'i daripada Mu'tazilah, di mana Abul Hasan al-Ash'ari yang menjadi imam ahli sunnah wal jamaah sebelum daripada beliau menjadi pemimpin ahli sunnah. Beliau menganut mazhab Mu'tazilah dan beliau bergurukan kepada seorang yang bernama Jubba'i, iaitulah Abu Ali al-Jubba'i, seorang alim Mu'tazilah dan secara kebetulannya menjadi ayah tiri kepada Abul Hasan al-Ash'ari. Hingga berjumpa melihat akan Nabi SAW di dalam tidurnya. Lalu ditakdirkan oleh Allah, Abul Hasan al-Ash'ari telah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Makna berjumpa dalam tidur ni ialah bermimpi. Dan sabit dalam hadis yang sahih bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Sesiapa yang bermimpi bertemu dengan aku pada masa tidur, maka sesungguhnya dia bermimpi bertemu dengan aku. Kalau orang tu bermimpi berjumpa Rasulullah, maka itulah Rasulullah. Kerana syaitan tidak boleh berupa dengan rupa Rasulullah SAW. Ini adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Oleh itu, barang siapa yang bermimpi Rasulullah, maka itulah dia Rasulullah. Bukannya lain. Itulah Rasulullah. Yakin dan percayalah. Kalau dia tengok dalam keadaan yang baik umpamanya, maka Alhamdulillah. Kalau dia tengok Rasulullah itu dalam keadaan yang tidak menyenangkan umpamanya, dalam keadaan sakit dia bermimpi umpamanya, yang sakitnya bukan Rasulullah, orang tu yang sakit. Umpamanya seperti yang ditakwilkan ataupun yang ditakwil, yang ditakbirkan oleh Ibn Sirin, orang yang bermimpi melihat Rasulullah dalam keadaan sakit umpamanya. Rasulullah tak ada apa-apa. Itu menunjukkan bahawa orang yang bermimpi itu imannya lemah. Mimpi itu adalah sesuatu yang baik. Kerana Allah Ta'ala nak mengingatkan dia, maka dia melihat perkara yang seperti itu. Boleh jadi dia tengok macam mana Rasulullah ni, lagu ni umpamanya, rupanya adalah Rasulullah. Kalau berlaku sesuatu yang tidak menyenangkan, itu pada diri dia sendiri. Dan dia hendaklah memuhasabah, menghitung diri dia sendiri. Jadi Abul Hasan al-Ash'ari telah bermimpi bertemu Rasulullah SAW di dalam tidurnya. Dia melihat Rasulullah di dalam tidurnya, padahal bersabda baginya yang demikian itu. Rasulullah berkata kepadanya, yakni mengajar akan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, yakni tidak wajib bagi Allah Ta'ala menjadikan salah dan aslah, harus saja bagi Allah Ta'ala. Maka tiada diambilnya hingga sampai 3 kali. 3 kali dia mimpi betul-betul. Maka dia yakin dan bersabda ia, jikalau tiada aku ketahui bahawasanya Allah Ta'ala bahawa menolongkan akan dikau dengan pertolongnya yang daripadanya, tiada aku suruh akan dikau dengan yang demikian itu. Maka diambilnya oleh Imam Abul Hasan dengan mimpi yang ketiga kalinya. Maka tatkala berpagi-pagi ia, bila dia bangun pagi, dan berkata ia bagi dirinya, engkau tinggalkan gurumu. Mungkin tinggal tok gurumu tak betul. Tak betul tok gurumu ni. Walaupun ngaji, kalau tok guru tak betul,
tak boleh ikut. Kerana tu guru lain dengan Rasul. Rasul dia maksum. Seorang ulama dia tidak maksum. Kalau apa yang diajar itu tepat dengan ajaran Islam, maka kita boleh ikut. Kalau apa yang diajar itu bercanggah dengan ajaran Islam, kita tak boleh ikut. Walaupun tu guru besar macam mana sekalipun. Ini kita kena faham. Jadi walaupun Abu Ali Al-Jubai ini guru dia, engkau tinggalkan guru kamu dengan ketiadaan sebab, dan berkata ia bagi dirinya, engkau tinggalkan guru kamu dengan ketiadaan sebab, dan tiada durus, tiada pengajaran. Tak kena kalau tinggal dengan tak ada sebab apa-apa. Mesti ada alasan nak tinggal. Kalau tinggal tak ada alasan, tak betul. Tetapi aku hendak berbuat sesuatu yang menyukarkan atasnya dengan dia. Yang aku nak berhujah dengan dia. Nak tinggal dia pun kena berhujah dulu. Maka menilik ia pada kitab, yakni Quran dan hadis, maka diketahui bahawa sebenarnya tiada wajib atas Allah Ta'ala suatu salah dan aslah. Mengadakan yang baik dan lebih baik tidak wajib bagi Allah Ta'ala. Harus saja. Kemudian pergi ia kepada gurunya Jubai. Dia pergi kepada tu guru dia Abu Ali Al-Jubai. Padahal duduk bertakrir, yakni duduk berbincang, membuat sesuatu keputusan. Dan berkata ia, yakni kata Abu Ali Al-Jubai, salah, membuat kebaikan, wajib keduanya atas Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala, bukannya harus, kata Abu Ali Al-Jubai. Maka berkata Abul Hasan Asy'ari berkata, hai penghuluku, hai tuanku, yakni guruku, apa kata kamu pada 3 orang? Ada 3 orang. Pada saudara, mati salah seorang daripadanya besar lagi Muslim. Yang seorang tu dia mati, Allah Ta'ala hidupkan dia, umur dia panjang. Sehingga sampai tua dia mati dalam keadaan Islam, mati dalam iman. Dan yang keduanya mati lagi kecil. Yang seorang tu mati kecil. Dan balik kecil, belum sampai umur mati ataupun mati pada masa dilahirkan. Dan mati yang ketiga besar kafir. Hak yang ketiga Allah Ta'ala panjangkan umur dia, tapi mati dalam keadaan kafir. Macam mana hukum, macam mana jadi kepada 3 orang ni? Kata Abul Hasan Asy'ari tanya guru dia Abu Ali Al-Jubai. Maka jawab Abu Ali Al-Jubai, adapun yang besar yang Muslim masuk syurga, kata dia. Hak panjang umur dia mati, pada masa dia tua mati dalam Islam, masuk syurga. Dan adalah baginya darjat, dia mendapat darjat dalam syurga dengan sekira-kira amalnya, mengikut amal dia. Dan adapun yang kecil, hak kecil kata dia, maka dimasukkan ke dalam syurga, dan tiada darjat padanya, tak ada darjat pasal dia mati kecil, tak dah buat amal. Dan kata Abul Hasan, maka sembah yang kecilnya, hak kecil tu mengadu ke Tuhan, kata dia. Abul Hasan Asy'ari kata, Tuhanku, tiada engkau tinggalkan besar hingga ku beramal akan segala amal soleh supaya aku dapat dalam syurga darjat seperti saudaraku. Dan kata Abul Hasan, maka sembah yang kecilnya, hak kecil tu mengadu ke Tuhan, kata dia. Abul Hasan Asy'ari kata, Tuhanku, tiada engkau tinggalkan besar hingga ku beramal akan segala amal soleh supaya aku dapat dalam syurga darjat seperti saudaraku. Kalau hak kecil tu mengadu ke Tuhan, sebab buat benda baik ni wajib bagi Allah Ta'ala mengikut Mu'tazilah. Hak kecil tu mengadu kepada Tuhan, ya Tuhanku, pasal apa tak boleh panjang umur aku supaya aku dapat darjat yang tinggi, supaya hak panjang umur tu juga aku boleh buat amal. Maka jawab Jubai, firman Allah Ta'ala baginya, aku ketahui bahawasanya engkau apabila aku besarkan nescaya mati kafir. Sebabnya Allah Ta'ala boleh jawab, kata Ali Jubai, Allah Ta'ala boleh jawab, kalau aku panjang umurmu, mati kafir. Padamu mati kafir, baik mati kecil. Maka yang salahnya, yang lebih baiknya, mati kamu kecil. Mati kecil itu lebih baik. Maka wajib bagi Allah Ta'ala mematikan dia dengan mati kecil. Maka kata Abul Hasan, adapun yang besar mati kafir tu, hak besar mati kafir lagu mana pula? Yang besar mati kafir, apa ia kata? Dia nak kata lagu mana? Kata Jubai, maka dimasukkan dia di dalam neraka. Masuk dalam neraka lah hak mati kafir tu. Kata Abul Hasan, maka sembah ia, hak mati kafir ni kata ke Tuhan, Tuhanku, hai Tuhanku,
tiadakah engkau mati aku akan kami, engkau mati akan kami kecil seperti saudaraku yang kecil, maka aku masuk syurga. Pasal apa mendakwi aku ni mati kecil? Aku boleh masuk syurga pula? Macam mana? Jadi lagu mana? Tuhan nak jawab lagu mana? Maka kata Jubai, adakah bagi kamu itu gila? Kata Jubai. Jubai kata, mu ni gila. Bila dia tak boleh nak jawab, dia kata Abul Hasan Sa'di gila. Mu ni gila, hai Abul Hasan. Maka kata Abul Hasan, tiada dengan daku gila. Aku tak gila, kata dia. Dan sesungguhnya terhenti himar Syekh pada atabah. Yani himar Syekh pada tengah tangga dan pada tengah tangga. Ini suatu pepatah Arab. Pepatah Arab mengatakan bahawa keldai Syekh terhenti di muka pintu, tak boleh nak masuk. Artinya pepatah mengatakan mu tak boleh nak berhujah. Mu tak boleh nak jawab hujah aku. Dan dilontarnya akan barang yang ada sertanya daripada beberapa lambar daun kitab yang pada tangannya. Dia ambil kitab Mu'tazilah dia mengaji tu, dia capok depan-depan tu dan bangun ia daripada majlis durus, kemudian mengambil dalil dikeluarkan daripada kitab Allah dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dikarangkan kitab yang menulungkan mazhab ahli sunnah dan diambil dan dibawa naik di atas mimbar dan berkhutbah ia pada suatu hari, dan kitab itu sertanya dan berkata ia, hai sekalian manusia, ketahui olehmu bahawasanya aku adalah mengikut akan Jubai pada i'tizal. Aku dulu ikut mazhab Mu'tazilah bersama-sama dengan Ali Al-Jubai, iaitu i'tiqad beberapa masa. Dan dalam beberapa masa aku ikut dia, dan bahawasanya aku keluar daripadanya seperti aku keluar daripada kainku ini, dan adalah di atasnya kain. Atas kepala bahu dia ada kain, dia ambil kain tu, maka ditanggalkan dia, maka dilontarnya, dia ambil kain tu, dia capok. Aku buang ilmu Mu'tazilah ni, aku mengaji dengan Ali Jubai sebagaimana aku buang kain ni, kata dia. Maka dilontarnya, dan sesungguhnya telah aku karangkan bagi kamu kitab, maka ambil akan kitab itu, dibukakan di atas mereka itu, maka mengambil mereka itu akan dia, dan jadilah membaca mereka itu padanya, maka ialah Syekh Ahli Sunnah radhiyallahu anhu. Oleh kerana itu maka Abul Hasan Al-Asy'ari dianggap sebagai Syekh Ahli Sunnah wal Jamaah, seorang ulama mujaddid yang membawa gerakan pembaharuan yang telah mengalahkan mazhab Mu'tazilah dalam suatu masa. Mazhab ini menjadi suatu mazhab yang dianut oleh kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah menganut mazhab ini, iaitulah mazhab yang berdasarkan kepada akal semata-mata, yang meletakkan akal mengatasi Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah seolah-olahnya yang dilakukan oleh mereka. Dan dengan hujah Abul Hasan ini, mazhab Mu'tazilah kalah, dan Abul Hasan telah berjaya menyelamatkan umat Islam supaya mengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam.